Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pelajar sekalian di HT01, di HT02. Diharapkan kamu semua kekal dalam keadaan yang bersemangat untuk belajar. Minda kita harus berada dalam keadaan yang positif dan bersedia untuk menerima sebarang cabaran. Baik pelajar, hari ini kita akan fokuskan kepada light independent reaction. Dalam video yang lepas, saya ada bercakap tentang three phases of light independent reaction as well as Kelvin cycle. So light independent reaction ni is all about Kelvin cycle. Jadi kalau kita tanya tiga fasa dalam light independent reaction, maka itulah tiga fasa yang kita bincangkan sama tentang Kelvin cycle. So Kelvin cycle mempunyai tiga fasa. They are consist of three important phases. The phase 1 is carbon fixation, seperti yang kamu lihat dalam diagram ini. Kemudian the second phase is reduction, dan the third phase is regeneration of carbon dioxide acceptor, RUBP. So look carefully on the RUBP, how you write down the word RUBP correctly. So R is capital letter, U small letter, B capital letter, and P capital letter. So this is the three important phases of the Kelvin cycle. Yang pertamanya, saya suka untuk kamu fokuskan kepada substrate yang terlibat. Selepas kita belajar tentang dia punya fasa, maka kita fokus kepada substrate yang terlibat. Dalam perbincangan berkaitan dengan Kelvin cycle, dia berlaku dalam bentuk kitaran. Dan di sinilah permulaan dan di sinilah pengakhirannya. So we begin the discussion on the Kelvin cycle with one important substrate yang that we call as a ribulose biphosphate. Ribulose biphosphate ni dikenali sebagai RUBP. Dia mempunyai 5 carbon compound dan dimulakan dengan 3 molekul. So 3 molekul of 5 carbon compound RUBP. 3 molekul RUBP ini akan mengalami carbon fixation. Maksudnya diikat oleh karbon. So kita perlukan 3 molekul karbon dioksida untuk satu proses carbon fixation ini dilengkapkan. Proses ini berlaku dengan lambat. Maka dia memerlukan satu enzim untuk mempercepatkan tindak balas ini. This enzyme called as Rubisco, RUBP carboxylase. So kita boleh singkatkan dengan perkataan Rubisco. Dan akhirnya dia akan membentuk 6 carbon compound. So 5 carbon compound RUBP ditambah dengan 1 carbon compound carbon dioxide, maka dia akan membentuk 6 carbon compound secara intermediate. 6 carbon compound yang terbentuk di sini ni pelajar, dia adalah satu molekul yang tidak stabil. Dia unstabilized molecule. Disebabkan dia tak stabil, maka immediately 6 carbon compound ni akan split, terpecah dua. So 1 kat 6 carbon compound ni terpecah menjadi 2. Maka kalau ada 3 molekul yang terbentuk, maka automatic dia akan membentuk 6 molekul 3 carbon compound. 6 molekul 3 carbon compound ni dinamakan sebagai 3-phosphoglycerate. 3-phosphoglycerate ni dikatakan sebagai first product yang terbentuk daripada carbon fixation. Maka 3-phosphoglycerate inilah yang menjadi indikator kepada kitaran ini, juga dipanggil sebagai 3C cycle. Okay, 3 carbon cycle. So dia adalah ini first product untuk Kelvin cycle. The product of Kelvin cycle yang terbentuk untuk kali pertama ini membawa kepada kewujudan second phase, iaitu reduction. Seperti mana yang dibincangkan dalam video sebelum ini, reduction ni bermula apabila 3-phosphoglycerate ni kita jalankan phosphorylation terhadapnya, iaitu kita tambahkan fosfat. Oleh jadi demikian, kita dapati daripada 3-phosphoglycerate ni melakukan phosphorylation, dia akan membentuk 1,3-bisphosphoglycerate. So 1,3-bisphosphoglycerate ni adalah satu indikator yang mengatakan bahawa phosphate group terletak pada carbon number 1 dan terletak pada carbon number 3. So 1,3-bisphosphoglycerate ni kalau kita perhatikan berikutnya, kita akan tengok bahawa 1,3-bisphosphoglycerate ni akan mengalami reduction.
iaitu accept the electron. So the electron is accepted from the NADPH. So NADPH ini dinamakan sebagai reducing agent. So kalau kita tanya kamu apakah fungsi NADPH? NADPH ni adalah electron carrier molecule. They are reducing agent. Dia akan menurunkan 1,3-bisphosphoglycerate membentuk glyceraldehyde 3-phosphate. So semua molekul yang terlibat daripada 3-phosphoglycerate ini adalah 6 molekul, 6 molekul dan 6 molekul. Akibat daripada kewujudan 6 molekul inilah maka 6 ATP diperlukan dan 6 NADPH diperlukan. So NADPH dan ATP ni adalah datang daripada produk light dependent reaction. So terdapat hubung kait yang amat ketara antara light independent reaction serta light dependent reaction dari aspek kewujudan produk-produk yang terlibat di sini. So ATP is come from the light dependent reaction. NADPH also come from the light independent reaction. So ATP is very important to generate the higher energy molecule. Manakala NADPH adalah electron carrier molecule, they are reducing agent. Daripada 6 molekul glyceraldehyde 3-phosphate ini untuk penghasilan sugar. For the sugar output, maka dia hanya perlukan satu daripada 6 molekul tersebut. Maka amat penting untuk mewujudkan 6 molekul tadi ya. So dah kita akan tengok daripada 6 molekul of G3P, only one G3P is used for the sugar synthesis. The sugar synthesis inclusive of the production of glucose and other organic compound. Maka terhasillah baki lagi 5 molekul of G3P. Apabila kamu tengok dalam diagram ini, maka kewujudan 5 molekul of G3P yang baki ni, remaining 5 molekul of G3P, kesemuanya digunakan untuk regeneration of the carbon dioxide acceptor. So carbon dioxide acceptor ini adalah ribulose biphosphate. Jika kamu tanya saya apakah function ribulose biphosphate, this is the main answer for your question, iaitu ribulose biphosphate is a carbon dioxide acceptor. Dan tindak balas ini adalah melibatkan a series of enzymatic reaction. Dalam tindak balas series of enzymatic reaction ini memerlukan satu lagi proses phosphorylation. So pertambahan fosfat ini diperlukan dan fosfat adalah datang daripada ATP. Kalau kamu perhatikan dengan lanjut, untuk menghasilkan 3 molekul ribulose biphosphate yang bertindak sebagai carbon dioxide acceptor ini, dia memerlukan pertambahan 3 molekul of fosfat yang datang daripada 3 ATP. So bilangan ATP yang diperlukan dalam penghasilan glukos, memerlukan 2 kitaran. Sebab apa dalam penghasilan glukos ini memerlukan 2 kitaran Calvin cycle? Kamu tengok ya, dalam satu kitaran Calvin cycle dia hanya boleh menghasilkan 3 carbon compound untuk penghasilan sugar. So dengan kehadiran 3 carbon dioxide yang fix kepada 3 molekul of ribulose biphosphate ini, maka kamu dapati produk yang akan dihasilkan adalah 3 carbon compound. Namun 3 carbon compound tidak mencukupi untuk menghasilkan glukos, sebab glukos adalah 6 carbon compound. Maka 2 kitaran Calvin cycle diperlukan dalam penghasilan glukos. Jadi untuk kita nyatakan berapa kitaran dalam penghasilan glukos, maka jelas kat sini bahawa 2 kitaran Calvin cycle diperlukan untuk penghasilan glukos. Dan apabila kita bercakap tentang 2 kitaran Calvin cycle, maka bilangan-bilangan substrate dan bilangan-bilangan bahan-bahan mentah yang diperlukan juga perlu digandakan kepada 2. Maka untuk menghasilkan satu glukos, 6 molekul carbon dioxide diperlukan, 12 ATP diperlukan di sini, 12 NADPH diperlukan di sini dan 6 ATP diperlukan di sini. So jelas, perhatikan dengan baik produk-produk yang kita nyatakan dekat sini ya pelajar ya. Jadi sekali lagi satu perkara yang saya suka untuk kamu lihat dengan baik dalam kitaran ini, dalam Calvin cycle, bilangan ATP yang diperlukan adalah lebih banyak berbanding dengan NADPH. For one cycle of 1 Calvin cycle to be occur, there are 9 molecule of ATP required compare instead of only 6 NADPH there. So ada 9 ATP diperlukan hanya berbanding 6 NADPH bagi satu kitaran Calvin cycle yang lengkap.
So ATP diperlukan lebih banyak dan kamu tahu bahawa ATP ini adalah produk daripada light dependent reaction. Maka light dependent reaction memerlukan penghasilan ATP lebih banyak berbanding dengan NADPH, dan perkara itu diatasi dengan kewujudan cyclic photophosphorylation yang kita dah bincangkan dalam kelas sebelum ini. So ini saja pelajaran yang kita bincangkan berkaitan analisis berkaitan dengan Calvin cycle. So see you on the next lesson about the adaptation of the various plant dalam pelbagai situasi. So see you. Bye. Assalamualaikum.